Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi objektif pula. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah kita akan masuk ke subtopik besar yang kedua di dalam chapter 5 ini, iaitu subtopik pembesaran. Okey, di mana dalam subtopik ini kita akan pertama sekali kita akan tengok dahulu untuk menjelaskan maksud keserupaan objek geometri. Itu adalah target kita pada hari ini, iaitu kita nak menjelaskan maksud keserupaan objek geometri. Kita tengok yang nombor satu ni. Kita tengok yang nombor satu ini. Okay, jadi keserupaan objek geometri maksud dia adalah objek-objek itu mempunyai bentuk yang sama tanpa mengambil kira saiz dan orientasi. Okay, jadi keserupaan objek geometri. Ni keserupaan objek geometri. Dia memberi maksud di mana bentuk yang sama dia bentuk yang sama tanpa mengambil kira saiz dan orientasi. Maksud dia di sini bentuk itu sama tetapi kedudukan dia, saiz dia, orientasi dia, itu kedudukanlah, adalah berbeza. Tapi bentuk dia sama. Tetapi saiz dengan orientasi dia mungkin berbeza. Jadi kalau dari segi aplikasi dia secara real life ataupun secara konsep keserupaan objek geometri ni kita boleh lihat dalam bidang arkitek. Okay, jadi kalau seseorang arkitek itu dia nak bina building, dia nak bina bangunan, dia mesti dahulu bina model dia dahulu. Model dia bina secara kecil sahaja. Kemudian barulah mereka akan bina bangunan itu sendiri. Jadi itu adalah aplikasi keserupaan objek geometri dalam kehidupan yang sebenar, iaitu khususnya dalam bidang arkitek ini. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, yang kedua, dua objek yang serupa mempunyai sudut sepadan yang sama. Nisbah sisi sepadan yang tetap. Okey, jadi dua objek yang serupa ini tadi, yang pertama dia mempunyai sudut sepadan yang sama dan juga mempunyai nisbah sisi sepadan yang tetap. Jadi dia ada dua benda ni yang penting. Kalau dua objek yang sama itu tadi, dia mesti mempunyai sudut sepadan yang sama dan juga nisbah sisi sepadan yang tetap. Kalau lain-lain, maksudnya dua objek itu tidak serupa. Jadi dia mesti ada dua ciri ini baru menentukan keserupaan dua objek tersebut. Okey, yang ketiga, rajah di bawah menunjukkan dua buah segitiga ABC dan PQR yang serupa. Jadi kalau segitiga, kalau kita nak tentukan keserupaan dia, kita akan gunakan nisbah sisi. Kita akan gunakan sisi. Dan sama ada kita boleh gunakan juga sudut juga. Okey, jadi contoh dia di sini. Okey, jadi triangle ataupun segitiga ABC dan segitiga PQR. Kita nak tentukan sama ada dua segitiga ini adalah serupa. Okey, jadi di sini, kita tengok di sini, semua sudut sepadan adalah sama. Semua sudut sepadan adalah sama. Dari segi sudut semuanya sama. Di mana A ini, jadi angle A ini, dia sama dengan angle ataupun sudut B. Manakala sudut B, dia sama dengan sudut Q. Dan sudut C, sudut ini, dia sama dengan sudut R. Jadi dari segi sudut, semua adalah sama. Kita akan tengok yang kedua pula, iaitu dari segi sisi sepadan.
Jadi semua nisbah sisi sepadan adalah tetap. Jadi kalau sisi kita akan guna nisbah. Jadi cara penggunaan nisbah seperti ini. Okey, jadi iaitu PQ. PQ ini, sisi PQ ini dan sisi PQ ini dia sama dengan sisi AB. Jadi ini kita panggil sebagai nisbah. Dan dia sama dengan QR. QR dan BC adalah sama dan RP. RP dan CA adalah sama. Jadi itu adalah sama. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini bahawa dua segitiga segitiga ABC dan segitiga PQR adalah sama, adalah serupa kerana sudut sepadan adalah sama dan semua nisbah sisi sepadan adalah tetap. Okey, jadi kita tengok contoh soalan untuk subtopik ini. Topik pertama bagi pembesaran ini. Okey, jadi soalan dia, tentukan sama ada setiap pasangan objek geometri berikut adalah serupa ataupun tidak. Jadi di sini soalan dia nak kamu tentukan sama ada dua objek ini serupa. Kemudian kamu kena bagi tahulah, kamu kena justifikasikan kenapa dia serupa, kenapa dia tidak serupa. Okey, jadi penyelesaiannya di sini. Okey, sebelum tu kita tengok bentuk ini terlebih dahulu. Jadi bentuk ABCD dan bentuk KLMN ini sama ada bentuk ini serupa ataupun tidak. Okey, jadi di sini dia beri kamu sudut. Jadi kamu kena carilah sudut yang sama di sini. Dia tak bagi kamu sisi, dia bagi kamu sudut. Jadi cara penyelesaian dia, kamu kena cari satu per satu sudut tersebut. Kena pastikan setiap sudut adalah sama. Okay, di sini sudut yang missing, sudut yang tiada di dalam bentuk yang pertama ini adalah sudut B ini. Jadi kita kena cari sudut B terlebih dahulu. Okay, jadi seperti yang kita sudah sedia maklum, satu sudut yang penuh bagi bentuk ini adalah 360 darjah. Jadi kita tolak 360 ini, 360 kita tolak dengan 50 ini, kita tolak dengan 120 dan kita tolak dengan 90. Jadi kita akan dapat 100. Jadi sudut di sini adalah sebanyak 100. Jadi kita boleh lihat bahawa sudut B dia adalah sama dengan sudut N. Jadi sudut N pun 100 juga. Jadi kita boleh nyatakan bahawa sudut B adalah sama dengan sudut N. Okey, kemudian di sini pula kita kena cari sudut L pula. Sudut L tak ada nilai di sini. Sudut L tak ada nilai dan kalau kita tengok sudut L ini dia bersamaan dengan sudut D. Dia bersamaan dengan sudut D. Jadi kita kena pastikan bahawa sudut L nilai dia adalah 120. Jadi cara pengiraan dia pun sama juga, iaitu 360. Kita tolakkan dengan 50, kita tolakkan dengan 100 dan kita tolakkan dengan 90 dan kita akan dapat 120. Jadi sudut L ini dia sama dengan sudut D sebab nilai dia sama, 120. Okey, kemudian untuk sudut A pula. Untuk sudut A ini, kita kena cari sudut A. Yang mana satu adalah sudut A yang sama dengan sini. Sudut A adalah sama dengan sudut K. Jadi, A adalah 50, K adalah 50. Jadi, dia adalah sama. Kemudian sudut C. Sudut C di sini adalah sama dengan sudut M. Sudut C adalah 90 darjah dan sudut M adalah 90 darjah. Jadi di sini dua bentuk ini adalah serupa. Jadi justifikasi dia di sini, semua sudut sepadan adalah sama. Maka sisi 4 ABCD dan sisi 4 KLMN adalah serupa. Jadi dua bentuk di sini adalah serupa. Dia menepati syarat
semua sudut sepadan adalah sama. Jadi kita boleh simpulkan bahawa dua bentuk ini, bentuk ABCD dan bentuk KLMN adalah serupa. Okey, seterusnya pula adalah soalan yang kedua. Yang ini dia bagi kamu segitiga dan di sini dia tak bagi sudut. Tetapi sebaliknya dia bagi sisi dekat kamu. Okay, jadi segitiga PQR dan segitiga XYZ. Jadi di sini kamu kena guna cara nisbah sisi yang ada di contoh ini tadi. Kamu kena guna cara ini untuk cari sisi dia, sama ada sisi dia sama ataupun sisi sepadan dia sama ataupun tidak. Okey, kita mulakan dengan sisi PQ terlebih dahulu. Sisi ini PQ. PQ ini dia adalah sama, sisi sepadan dia adalah XY lah, YX iaitu 6 dan 10. 6 dan 10. Kemudian kita permudahkanlah. Kita permudahkan 6 dan kita permudahkan 10 ini. Jadi kita bahagikan dia dengan 2 kan. Kita bahagikan dia dengan 2. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Kita permudahkan Jadi 10 bagi 2 kita dapat 5. Okey, jadi kita dapat 3/5. Okey, seterusnya kita tengok sisi QR pula. Sisi QR, sisi ini. Jadi sisi sepadan dia adalah sisi XZ. XZ ini XZ. Jadi dia adalah 9/15. Jadi apabila kita permudahkan, kita akan dapat juga 3/5. Jadi di sini masih dikira bentuk yang serupa sebab nilai dia sama. Kemudian kita kena cari sisi PR. Ini sisi PR dan sisi YZ. Ini YZ ini iaitu 14/21 dan apabila kita permudahkan, kita akan dapat 2/3. Jadi di sini nilai ini, Okey, jadi nilai ini adalah tidak sama Kalau kita nak cari sisi, apabila kita permudahkan, semua jawapan dia mesti sama. Tapi di sini, PR per YZ adalah tidak sama dengan PQ per YX dan QR per XZ. Jadi tak sama. Jadi kita boleh simpulkan bahawa dua bentuk ini adalah tidak serupa. Kenapa? Justifikasi dia kerana nisbah sisi sepadan PR dan YZ tidak sama dengan nisbah sisi sepadan yang lain. Maka segitiga PQR dan segitiga XYZ adalah tidak serupa. Jadi dia mesti sama. Dia mesti sama. Semua ini mesti sama. Jawapan dia mesti sama. Kalau tidak sama, maka dua objek tersebut tidak serupa. Itu syarat dia kalau untuk sisi. Okey, jadi itu saja PDPR kita pada hari ini. Okey, seterusnya kalau kamu nak tengok contoh yang lain, kamu boleh tengok muka surat 135. Okey, muka surat 135 ada 3 contoh yang diberi. Kamu boleh tengok sendiri dan cuba fahami. Sama sahaja dengan apa yang saya bagi tahu tadi. Okey, jadi untuk latihan pada hari ini, kamu tengok muka surat 136. Saya nak kamu buat soalan 1. Sekejap Okey, soalan ni 1A. B 1A ni 1A dan 1C. Soalan 1A dan 1C. Saya nak kamu buat itulah 1A, 1C dan alang-alang kamu buat 1D. Itu soal kamu kena
buat pada hari ini. Okey, itu saja PDPR kita dan terima kasih.